pula lagi. Weh, tak berhenti-henti, bersambung-sambung. Alhamdulillah rezeki. Untuk raya ni kan dah mula untuk raya. Dia orang dapat untuk raya. Apa istimewa ni rumah ni? Istimewa ni rumah yang Tak ada menyebabkan apa saja. semua apa pengarah filem apa berminat tapi buat penggambaran di rumah tu. Mungkin kawasan lamannya luas kot. Lepas tu rumah tradisional kan, rumah lama. Sekarang kan susah nak cari rumah lama. Rumah saya masih rumah lama. Lebih kurang dah dekat 80 lebih dah, 80 tahun rumah tu. Rumah pusaka. Seni bina dia tu, seni bina yang dia unik tu. Yelah rumah orang kampung kan, rumah dulu-dulu.
Cikgu Rahim tak ada masuk tu kan nama kat union tu. Hari Raya perjumpaan Hari Raya. Belum lagi. Oh, belum lagi. Yelah lambat lagi kan. Takut takut tak dapat nak pergi. Lama lagi bulan berapa? Bulan 5. Bulan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat adik aku. Alhamdulillah sihat. Kurang sihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga kita semua beroleh kesihatan yang baik sehingga kita mampu lagi untuk terus bersama-sama berjemaah dalam Google Meet ni, insya-Allah secara langsung untuk meneruskan lagi program generasi Al-Quran di mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke-175, insya-Allah. Jadi seperti mana yang saya maklumkan, tetamu kita untuk malam ni sudah pun berada bersama-sama kita dalam Google Meet ni. Dan sekarang ni pun pukul 9.41 dah. Jadi marilah kita terus mulakan program kita pada malam ni dengan sama-sama membukanya dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dah pun pukul 9.42, jadi kita akan teruskan walaupun mungkin ahli jemaah yang lain, kawan-kawan kita lain masih lagi belum join, mereka akan join kemudian insya-Allah. Jadi seperti mana yang saya maklumkan malam kemarin, tetamu atau guru kita pada malam ni tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Fadhil Profesor Madya Ustaz Dr. Muhammad Sauki Osman daripada Universiti Putra Malaysia. Alhamdulillah dah pun bersama kita. Jadi saya mengalu-alukan penyertaan ataupun penampilan Ustaz dalam program ni untuk kali yang kedua bersama kita. Kalau tuan-tuan ingat, Profesor Madya Dr. Sauki kali pertama tampil bersama kita adalah pasal semasa pelancaran program ni, iaitu pada 13 Ogos, iaitu pada siri yang pertama. Dan hari ini adalah siri yang ke-175, jadi dah berlangsung 175 malam berturut-turut kita bersama-sama dalam berjemaah dalam program ni, insya-Allah, di mana setiap malam kita membaca 2 muka surat Al-Quran berjemaah, seterusnya kita mendengar tazkirah daripada ustaz dan kemudian kita berinteraksi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah merupakan kita punya hajat kita untuk kita khatam Al-Quran dalam program ni, di mana kita perlukan sehingga sampai 302 siri. Sekarang ni 175, lebih daripada separuh dah kita jalani, insya-Allah. Allah izinkan kita akan teruskan program ni sehingga khatam nanti, insya-Allah. Jadi oleh kerana Ustaz dah biasa dengan program ni, jadi tak perlulah saya menerangkan lagi program ni, apa tujuan dan sebagainya.
Jadi rasanya kita boleh terus mulakan program kita dengan membaca Al-Quran 20 surat, di mana pada malam ni kita akan teruskan lagi sambung bacaan malam kemarin, iaitu semalam kita dah mulakan surah An-Nur. Jadi kita akan sambung lagi surah An-Nur ayat 11 sampai 27 pada malam ni, iaitu di muka surat 351 dan di muka surat 352. Jadi tuan-tuan yang ada mushaf Al-Quran boleh buka muka surat 351 dan juga 352, insya-Allah. Kita akan dengar bacaan Al-Quran, kita akan baca dan kita akan dengar sama-sama di rumah masing-masing dan kita akan ikut membaca di rumah masing-masing, insya-Allah. Sedang membaca Al-Quran, kenaan insya-Allah saya baca sampai 27 untuk kita sama-sama selepas insya-Allah. Jadi kita akan tazkirah daripada Ustaz dan seterusnya kita akan Ustaz, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tuan-tuan dah bersedia, ini dah buka Al-Quran surat 351 dan juga 352, insya-Allah kita akan teruskan siri yang ke-75 malam ni dengan sama-sama. Jadi saya dengan hormatnya mempersilakan Al-Fadil Profesor dan siri 175 dengan segala hormatnya Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Cikgu Abdul Rahim dan juga seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama untuk meneruskan perbincangan ataupun membaca ayat suci Al-Quran dan seterusnya kita menghayati perbincangan maksud di sebalik apa yang kita baca, insya-Allah. Jadi sebagaimana disebut tadi, sambungan pembacaan pada juzuk yang ke-18 surah yang ke-24 iaitu surah An-Nur, muka surat 351 hingga 352, ayat 11 hingga ayat 27. Jadi marilah sama-sama kita membacanya sebelum sedikit tazkirah akan disampaikan selepas daripada bacaan ayat suci Al-Quran ini. Baik. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla
أمره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kita dah dapat sama-sama membaca lagi 2 muka surat Al-Quran pada malam ni. Surah An-Nur ayat 11 sampai 27 bersama-sama dengan Ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya akan bacakan terjemahan kepada ayat 11 sampai 27 surah An-Nur supaya kita sama-sama dapat mengerti apa yang terkandung dalam firman Allah yang berkenaan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah daripada golongan kamu juga. Janganlah kamu fikir berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang daripada mereka akan mendapat balasan daripada dosa yang dibuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar daripada dosa itu, dia mendapat azab yang besar. Mengapa orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah satu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka menuduh itu tidak datang membawa 4 orang saksi? Oleh kerana mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, nescaya kamu ditimpakan azab yang besar disebabkan oleh kata-kata kamu tentang hal itu, berita bohong itu. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu daripada mulut ke mulut. Dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Dan kamu menganggapnya remeh padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya tidak layak untuk kita bercakap soal ini? Maha suci engkau, ini adalah pembohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar dengan mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang yang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan kalau bukan kekurniaan Allah dan rahmatnya kepadamu, nescaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan menyuruh kamu mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepadamu, nescaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada keluarganya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah ke jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan melapang dada. Adakah kamu tidak suka bahawa Allah mengampunkanmu? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh zina ke atas perempuan-perempuan baik yang dijauhi daripada perkara keji dan beriman, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi ke atas mereka terhadap apa yang mereka lakukan.
pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka dan mereka tahu bahawa Allah Maha Besar lagi Maha menjelaskan. Perempuan-perempuan yang keji untuk lelaki yang keji dan lelaki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji, sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka itu bersih daripada apa yang dituduh orang. Mereka memperoleh keampunan dan rezeki yang mulia, itu syurga. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu teringat. InsyaAllah. Alhamdulillah, demikianlah firman Allah yang Maha Agung. Subhanallahul Azim. Seterusnya, untuk slot konten kuliah jam 10 ni saya serahkan kepada Al-Fadil Profesor Wada, Ustaz Dr. Muhammad Safi bin Osman untuk meneruskan program kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah kuliah 10 minit kita berkaitan, saya nak sentuh tentang ayat yang sama-sama kita baca sebentar tadi, iaitu ayat bermula daripada ayat 11 yang mana Allah Ta'ala sebut innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Sudah dijelaskan kepada kita maksud ayat tadi. Antaranya Allah Ta'ala sebut sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah daripada golongan kamu juga. Jangan kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang daripada mereka mendapat balasan di atas dosa yang dikerjakan, dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyebaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Dia sebenarnya kalau kita lihat ayat ini, ia ada sebab musabab penurunan ayat ini. Ia berkaitan tentang kisah tuduhan zina terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apakah latar belakang kisah ini untuk kita memahami apakah yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iaitu kalau kita lihat tentang bagaimana pada zaman Nabi SAW ada satu peperangan iaitu yang terjadi di antara perang Ahzab dan perjanjian Hudaibiyah. Itu antaranya. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha diturut serta dengan rombongan Nabi SAW. Peperangan tu nama dia peperangan Bani Mustaliq. Bani Mustaliq. Jadi dalam peperangan tersebut Nabi SAW membawa Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ni dia duduk dalam kalau di atas unta itu dia ada macam rumah kecil atas unta tu, kita sebut sebagai tandu lah kot. Tandu yang diletak atas unta. Jadi Aisyah duduk di dalam itu dan diletak di atas unta. Dan Aisyah pun pergilah bersama dengan Nabi SAW bersama dengan rombongan. Semasa rombongan itu berhenti rehat, Aisyah dia turun daripada tandu itu untuk qada hajat. Tapi semasa dia nak balik semula, dia perasan kalung dia jatuh ataupun hilang. Jadi dia patah balik. Dia pergi cari tempat dia qada hajat tadi, nak cari kat mana kalung tu. Jadi masa ditinggal itu, oleh kerana masa tu lama, sahabat-sahabat yang ditugaskan bersedia untuk angkat tandu yang ada Aisyah radhiyallahu anha, maka tak perasan. Maka dia ingat Aisyah duduk dalam tu lah. Jadi mereka pun tak perasan sebab tak nampak kan duduk dalam tandu itu. Jadi mereka pun angkat tandu, naik atas unta. Jadi oleh kerana mereka pun tak dapat beza Aisyah ada tak ada dalam tu, kerana memang Aisyah ni ringan pada waktu itu. Dan waktu pula kita tahu pada waktu itu makanan pun tak cukup dan sebagainya. Jadi mereka sangka Aisyah sudah berada dalam tandu itu kerana waktu itu agak lama. Bila mana Aisyah radhiyallahu anha kembali ke tempat perhentian tersebut, dia tengok-tengok rombongan
dah tak ada dah. Dia tinggal seorang. Maknanya rombongan sudah berlalu. Jadi Aisyah ni orang cerdik. Kalau dia nak pergi cari, mungkin dia pun tak tahu kat mana. Jadi dia tunggu di tempat tu, dia tak pergi mana-mana. Sebab apa? Sebab dia berfikir nanti kalau mereka sedar bahawa dia tak ada, mungkin dia akan cari balik kan tempat tu. Jadi dia tak pergi mana, dia tahu tu lah. Dia pun rehat kat situ. Baik. Jadi waktu itu dalam keadaan duduk tunggu tu, waktu itu ada seorang sahabat yang dia ni boleh kita kata duduk belakang sekali lah. Dia ni lambat daripada rombongan. Sebab apa? Tugas dia duduk belakang sebab dia akan tengoklah kok ada benda-benda tertinggal, dia akan ambil lah. Jadi dia ni duduk di belakang. Jadi petugas itu nama dia Safwan bin Mu'attal Az-Zakwani radhiyallahu anhu. Jadi dia memang sudah ditugaskan sebagai orang yang duduk di belakang rombongan. Bila mana apa-apa berlaku pada rombongan, dia akan pastikanlah pada barang tercicir dan sebagainya, dia akan jumpa balik. Dan apabila dia sampai ke tempat tu, dia dapati Aisyah dekat situ. Walaupun Aisyah sebenarnya sudah pakai hijab, tetapi dia kenal Aisyah sebab dia pernah tengok Aisyah sebelum itu. Jadi bila mana dia tengok Aisyah, dia pun terkejut. Aisyah duduk kat situ, maka dia hanya melafazkan istirja' saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanpa bercakap sepatah pun, beliau memberi isyarat untuk Aisyah naik atas unta dan dia duduk tuntun. Dituntun untuk mengejar rombongan Nabi SAW. Aisyah Safwan tak cakap sepatah pun kepada Aisyah radhiyallahu anha sepanjang perjalanan itu. Jadi Aisyah pun duduklah atas unta itu, dituntun oleh Safwan tadi. Akhirnya dapatlah mengejar rombongan Nabi SAW. Jadi bila dapat kejar rombongan, dan pada ketika itu dalam rombongan juga ada ketua munafik iaitu Abdullah bin Ubay. Bila Abdullah bin Ubay dia telah melihat perkara ini dan dia nampak ini satu peluang keemasan untuk dia menjatuhkan nama baik Rasulullah SAW. Sebab kita tahu Abdullah bin Ubay ini merupakan golongan munafik yang memang dia mencari alasan untuk menjatuhkan Nabi dengan cara dia bergabung dengan Nabi SAW. Itu golongan munafik. Sebab itu golongan munafik ni keadaan dia lebih teruk daripada golongan kafir. Golongan kafir ni macam dah dia kufur pada Allah Ta'ala, tapi golongan munafik ni dia berpura-pura. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Golongan munafik ni dia berada dalam neraka yang paling teruk sekali. Dia lebih teruk daripada kufur lagi. Sebab apa? Sebab munafik ni memang dia kufur pun, dia menzahirkan Islam sebagai satu bentuk kepura-puraan, tetapi hatinya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab apa Abdullah bin Ubay ni, dia ni menjadi ketua munafik sebenarnya sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Waktu tu nama Abdullah bin Ubay ni disebut-sebut untuk menjadi pemimpin di Madinah Al-Munawwarah yang waktu tu dikenali sebagai Yathrib. Lalu apabila Aus dan Khazraj bergabung yang dikenali sebagai Ansar lepas tu, maka angkat Nabi SAW sebagai pemimpin, maka Abdullah bin Ubay tak puas hati. Dia dan pengikut dia tak puas hati. Akhirnya dia nak lawan tak boleh, dia tak mampu sebab kekuatan dia tak cukup. Akhirnya dia menyelinap masuk di kalangan Nabi dan juga sahabat dengan berpura-pura masuk Islam. Dalam masa yang sama, mereka pun mencari jalan, mencari alasan macam mana cara untuk menjatuhkan Nabi SAW. Itu kita kata golongan munafik. Sebab itu munafik ini mereka yang tidak beriman pada Allah, maka berpura-pura sahaja menzahirkan seolahnya mereka beriman, tapi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah, maka sangat benci kepada Nabi SAW. Jadi maknanya peluang ini diambil oleh Abdullah bin Ubay. Bila dia tengok macam ni, dia telah berkata sesuatu kepada dia lah. Benda-benda macam ni kita kata gosip macam ni mudah sangatlah untuk memberi isyarat, melambangkan satu tuduhan yang mana dikaitkan Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan zina dengan Safwan. Jadi dia taklah, kalau kita sebut, dia taklah tuduh direct, oh dia ni bakal berzina dah, tapi dia buat ayat-ayat, siapa makan ni dua orang,
malam tadi maka duduk mana pada berdua saja dia ditimbulkan isu-isu seumpama itu untuk menimbulkan keraguan, nak menjatuhkan maruah Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana isteri Nabi sendiri dipalitkan dengan satu perbuatan yang seumpama itu. Dan ini bukan satu perkara yang ringan, kerana ia melibatkan maruah Nabi SAW dan berkait juga dengan maruah agama Islam itu juga. Rasulullah bukan orang biasa, Rasulullah ni Rasul yang dipandang tinggi, contoh teladan. Jadi dia sengaja nak mencalarkan nama Nabi SAW dan nak mencalarkan nama Islam itu sendiri, dan itulah peranan Abdullah bin Ubay. Baik, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi secara ringkasnya, kita ada 10 minit, cerita dia panjang sebenarnya, ada 9 minit, tinggal 1 minit lagi. Jadi ada di kalangan orang Islam yang terpengaruh. Ada. Iaitu antaranya Hasan bin Sabit yang dia turut serta untuk menyebarkan berita palsu tersebut, untuk menyebarkan tuduhan itu. Sebab itu akhirnya ianya memang mereka umat Islam ni yang menyebarkan tuduhan itu, mereka dikenakan hukuman qazaf 80 sebatan. 80 sebatan. Namun begitu, satu perkara yang boleh kita ambil pengajaran dan juga pengiktibaran, sebenarnya Allah Ta'ala sebut, la tahsabuhu syarran lakum, jangan kamu kira berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Ini ditujukan khusus kepada keluarga Aisyah, kepada Abu Bakar bapaknya, dan kepada Rasulullah SAW, dan kepada umat Islam secara umumnya. Allah bagi tahu bahawa jangan sangka benda buruk yang berlaku itu dia semata-mata buruk, tetapi kadang-kadang ia membawa kebaikan pada kita. Ada banyak kebaikan yang mungkin kita tak nampak pada awal. Sebab umat Islam ni zaman berzaman akan menerima tuduhan palsu daripada orang. Ada saja orang nak tuduh. Orang tuduh melakukan perkara yang kita tak lakukan. Maka ayat-ayat seumpama ini mengajar kepada kita untuk memberi satu penyejuk jiwa. Menghilang satu rasa kesukaran atau kedukaan di dalam jiwa. Jadi kita nak belajar bagaimana orang-orang yang mulia pun, Nabi, sahabat, isteri Nabi, mereka orang mulia, maka pernah dituduh dengan tuduhan palsu. Maka apatah lagi kita kalau kita dituduh dengan tuduhan-tuduhan seumpama itu, kita kena bersabar. Jadi terubahlah sedikit hati kita. Bila mana kita membaca ayat-ayat yang seumpama ini, maknanya kalau kita menghadapi musibah yang seumpama ini, ya biasa aja isteri Nabi pun menghadapi musibah yang seumpama itu, yang lebih teruk lagi keadaan dia. Dan kekecohan yang berlaku ni bukan sekejap, sebulan. Dia berlaku hampir sebulan, yang akhirnya turunlah ayat-ayat Quran yang menjelaskan kedudukan yang sebenarnya, yang menyatakan bahawa ataupun membersihkan Aisyah radhiyallahu anha, bal huwa khairul lakum, dan ia merupakan perkara yang baik. Benda ini nampak macam buruk kita sebut tetapi ia memberi satu nilai yang positif. Kerana apa? Kerana dengan peristiwa ini Allah menurunkan ayat hukum dan ia memberi kebaikan kepada semua. Jadi maknanya ada hukum hakam tertentu yang disebut sebagai hukum qazaf. Hukum qazaf. Sebab dalam surah An-Nur ni banyak juga hukum hakam yang berkaitan dengan perzinaan yang kita baca dah semalam mungkin, Marid. Jadi makna hari ni dia berkaitan pula dengan hukum qazaf. Walaupun Aisyah terseksa jiwanya dengan kejadian ini, tetapi Aisyah mendapat pahala yang banyak kerana dia bersabar. Setiap dugaan kesedihan yang dia alami itu, bila mana dia sabar, tak putus asa, maka setiapnya akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang yang mengalami kesusahan ini, termasuk Sayyidina Abu Bakar, bapa Aisyah sendiri, Rasulullah sendiri, mendapat pahala. Mendapat pahala di atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bayangkan bagaimana susahnya hati Aisyah radhiyallahu anha waktu itu, kerana lepas kejadian itu wahyu tak diturunkan selama 30 hari. Jadi maknanya dalam keadaan tuduhan kepada Aisyah itu tersebar dengan begitu cepat, dan peristiwa ini melibatkan ahli keluarga Rasulullah SAW, dan kita boleh anggap sebagai satu musibah besar kepada Aisyah radhiyallahu anha dan memerlukan pengorbanan yang tinggi. Jadi umat Islam, bila kita lihat situasi macam ni, dia menjadi satu pengajaran kepada kita bahawa ujian itu satu perkara biasa. Satu. Yang keduanya, kita jangan mudah meletakkan sangkaan buruk.
tanpa asal usul, tanpa usul periksa. Dalam Islam ni dia ada tabayun dalam menentukan satu perkara. Jangan mudah kita menuduh satu tuduhan berdasarkan sangkaan-sangkaan dan sebagainya. Maka ianya memberi satu implikasi yang negatif terhadap diri kita sendiri, masyarakat dan juga keseluruhannya. Maka dengan sebab itu Islam mengajar kepada kita, bila datang satu beritanya, fatabayyanu. Untuk kita selidik terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu. Dan pada hari ini kalau kita lihat dalam konteks hari ini lagilah. Kalau kita nak tengok dalam konteks hari ini lah, benda-benda macam ni lagi mudah berlaku. Fitnah-fitnah. Ini satu fitnah sebenarnya. Senang kita cerita fitnah lah. Fitnah yang berlaku pada hari ini sebenarnya lebih mudah berlaku dengan wujudnya grup-grup WhatsApp, grup-grup WhatsApp yang kadang-kadang fitnah berlaku itu kepada Nabi SAW. Sebagai contohnya, mari orang duk tanya saya riuh rendah pada satu rejab ni. Iaitu hadis Nabi, barang siapa yang memberitahu rakan dia tentang kedatangan satu rejab, maka selamatlah dirinya daripada azab api neraka. Ini semua hadis palsu yang diwariskan atas nama Nabi SAW. Jadi kena tabayun dulu. Jangan mengeluarkan sesuatu, jangan tuduh sesuatu, jangan fitnah sesuatu, apatah lagi fitnah kepada Nabi SAW. Fitnah sesama kita pun tak boleh, apatah lagi fitnah kepada junjungan besar Nabi SAW. Moga-moga kita dapat ambil pengajaran daripada ayat ini yang kita boleh bincang dengan 10 minit ni. Nak bincang panjang tak boleh, sikit je lah kita boleh bincang. Kan? Kalau ikut panjang lagi yang kita nak cerita, tapi sekadar itulah. Kuliah 10 minit, saya tengok dah 15 minit, minta maaf, lajak 5 minit. Sebab dia boleh kaitan dengan penceritaan. Bila cerita ni, kok mana pun dia lajak juga lah, nak cerita pendek-pendek tak boleh juga kan. Jadi dia sebab dia ada berkaitan dengan latar belakang ayat atau kita sebut sebagai sebab nuzul. Bukan semua ayat Quran ada sebab nuzul, tapi ada ayat-ayat tertentu yang ada sebab nuzulnya, sebab turun ayat itu, dan ayatnya Allah Ta'ala nak membersihkan. Kalau kita baca ayat seterusnya, kita akan jumpa bagaimana Allah Ta'ala membersihkan Aisyah. Ada keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha bila mana ayat Quran turun sendiri untuk membersihkan Aisyah. Maknanya itu satu kedudukan yang hebat Aisyah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekaligus menolak golongan Syiah. Golongan Syiah dengan Aisyah tak boleh. Mereka melaknat Aisyah radhiyallahu anha. Kita bagi tahu pada mereka, hampa do laknat Aisyah ni. Allah Ta'ala sendiri menurunkan ayat untuk memberi satu penghormatan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka dengan sebab itu ia sekaligus menolak golongan Syiah yang telah melakukan satu tuhmahan juga tuduhan yang berat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu antara perkara yang kita boleh ambil pengajaran dan juga pengiktibaran di dalam kehidupan kita daripada cerita yang seumpama ini. Kisah ini memberikan pengajaran yang besar dalam hidup kita. Jadi jauhilah daripada perkara-perkara fitnah. Bila datang satu berita itu, kita hendaklah tabayun terlebih dahulu dan kita berhati-hati, terutamanya dalam konteks kita pada hari ini dengan suasana kita kata dunia moden, dunia media sosial ni yang begitu mudah fitnah itu berlaku dengan begitu cepat. Dengan satu petikan saja menyebabkan dosa itu bertambah-tambah yang akan berlaku kepada kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ni tadi kita dah dapat sama-sama baca Al-Quran dengan Ustaz, dan sebenarnya kita baru saja mendengar tazkirah daripada Ustaz di mana Ustaz mentadabur ayat daripada surah An-Nur yang kita baca tadi yang berkaitan dengan berita bohong ataupun fitnah yang dilemparkan oleh apa macam mana boleh lupa pula Ustaz? Oleh orang munafik. Oleh orang munafik terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang sungguh-sungguh apa menyesatkan ataupun sungguh menguji kesabaran, insya-Allah. Dan perkara yang sama boleh berlaku, sedang berlaku dengan pada kita seperti mana Ustaz rindikan dalam kehidupan kita sekarang ni. Perkara sama berlaku dalam kehidupan kita di mana fitnah ataupun berita bohong ni begitu mudah tersebar dalam media sosial, khususnya dalam medsos
yang mana ramai orang yang tolong sambung fitnah tersebut dengan cara share sedangkan kita tak selidik. Wallahu a'lam. Jadi asbabun nuzul mengenai kisah tersebut telah disampaikan oleh Ustaz dan untuk jadi pengajaran kepada kita. Di sebaliknya Allah sebut bahawa di sebalik cerita bohong berkenaan ada positifnya dan sehingga pada hari ini kita dapat menjadikannya sebagai iktibar atau panduan supaya kita tidak sesak sangat bila kita difitnah dan kita kena bersabar dan kita mencari penyelesaiannya, insya-Allah. Sesungguhnya bagi dalam peristiwa Sayyidatina Aisyah, Allah sendiri menunjukkan, membersihkan Sayyidatina Aisyah terhadap fitnah tersebut dan tak dapat disangkal ataupun tak dapat disangkal ataupun tak dapat ditolak hujah oleh kaum munafik tersebut dan juga orang Syiah seperti mana Ustaz sebutkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk menekan tuan-tuan dan puan-puan, kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Ustaz kerana sebenarnya Ustaz baru balik daripada luar negara, baru balik pada 1 Februari lepas. Saya rasa ni dalam tempoh kuarantin kan, betul tak Ustaz? Ya. Kuarantin sampai berapa hari Ustaz kalau balik daripada luar negara? 5 hari ya. Oh, 5 hari. Dalam tempoh kuarantin lagi, Ustaz lama juga, banyak hari juga berada di luar negara. Baru balik dan Ustaz sudi bersama kita. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk bersembang dengan Ustaz ataupun nak tanya apa-apa masalah. Kalau tuan-tuan perasan, Ustaz selalu berada di Kaca TV dan selalu dalam program khususnya Tanyalah Ustaz. Dan Ustaz sedia dalam Tanyalah Ustaz itu Ustaz bersedia untuk tuan-tuan berbincang ataupun bertanya soalan dan kemusykilan, insya-Allah. Jadi ini peluang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi silakan tuan-tuan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Haji Yaakob, kita mula dengan orang taman kita dulu. Taman Jawijaya ni Ustaz. Jadi Haji Yaakob, silakan Haji Yaakob. Yang telah memberi tafsiran untuk ayat 351 dan 352. Jadi Ustaz. Ya, Bapak. Alhamdulillah Ustaz. Saya bukan nak ambil lantihan daripada bacaan tadi ayat 11 tentang pembohongan yang dilakukan oleh golongan munafik, terutama yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay terhadap Sayyidatina Aisyah. Jadi berlaku pada zaman Rasulullah lagi dan berlaku juga di zaman kita sekarang ini, yang bukan fitnah itu berlaku dengan senang dan mudah ada di diri kita saja. Jadi apakah bagaimana dan caranya kita untuk mengatasinya di zaman sekarang ini? Sedangkan masalah ini kita mudah juga mengikut fitnah tersebut. Apakah cara kita atasi tersebut dan kita boleh menghadang daripada fitnah tersebut? Itu saran saya. Baik, terima kasih. Dalam dunia pada hari ini memang kita dapati fitnah-fitnah dan tuduhan palsu itu mudah dilemparkan. Kata baling batu sembunyi tangan, macam perangai munafik jugalah. Orang munafik ni dia tuduh, dia sembunyilah. Dia buat tak tahu kan. Tapi benda tu benda yang melibatkan gosip yang seumpama itu orang cukup syok. Dan dia begitu mudah tersebar di dalam masyarakat. Dan orang kita nak beritahu, akhirnya mereka secara sengaja atau tak sengaja mereka menyebarkan berita yang tidak betul, yang tidak benar. Apatah lagi melibatkan maruah orang. Maruah orang ni disebut dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kata, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Antara perkara yang membinasakan itu ialah kata Nabi, wa qadhful mu'minatil ghafilat. Iaitu menuduh wanita-wanita yang suci dengan tuduhan-tuduhan macam tadi, tuduhan zina dan sebagainya. Maka dengan sebab itu dalam Islam dia ada satu hukum yang disebut sebagai hukum qazaf. Qazaf ni termasuk dalam hukum hudud. Hukum hudud. Hukum hudud ni satu hukuman yang merupakan satu ketetapan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dikenakan kepada mereka yang melakukan jenayah-jenayah yang tertentu. Apa dia jenayah yang tertentu tu? Yang pertamanya yang dibincangkan dalam surah An-Nur ni zina lah. Zina dan juga qazaf. Zina dan qazaf antaranya. Iaitu satu ketentuan hukum yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bab tuduhan palsu ni iaitu melibatkan tuduhan zina dan sebagainya, dia tuduhan qazaf. Iaitu tuduhan qazaf ni dia kena buat 4 saksi. Kalau dia tidak ada saksi tetapi dia meneruskan tuduhan dia juga, maka dia kalau ikut hukum Islam layak dikenakan tamani najaldah 80 subatan. 80 subatan. Sebagaimana yang berlaku juga kita kata antara sahabat Nabi juga yang terlibat, Hasan bin Thabit, dia termakan kata-kata munafik itu, dia menyebarkan, maka tak kira siapa, maka dia juga dikenakan hukuman 80 sebatan tersebut. Jadi maknanya di situ satu hukum Islam yang telah ditetapkan. Jadi bagi kita ni untuk menghalang perkara itu berlaku, perkara pertama sekali bila sampai berita kepada kita, kita jangan seronok nak share dengan orang. Kita ni seronok bila sampai berita nak share nak forward, nak share nak forward. Itu kalau boleh kita orang pertama nak share. Ada apa? Tak tahu share tu. Sedangkan kita tak tahu benda ni betul tak betul. Apatah lagi yang melibatkan maruah orang. Apatah lagi melibatkan peribadi orang. Lagi-lagilah. Kan? Maka dengan sebab itu, cara untuk kita mengelakkan daripada kita terjebak dalam golongan yang menyebarkan tuduhan-tuduhan palsu ni, ialah kita jangan share satu benda yang kita tak pasti. Itu paling penting. Sebab Nabi SAW menyatakan, kafa bil mar'i ithman, cukuplah bagi orang itu dikira berdosa ataupun pembohong bila mana dia menyebarkan apa saja yang dia dengar. Sampai dia dengar terus sebar, sampai terus sebar. Ini golongan pendusta, golongan pembohong yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi maknanya di situ kita kena berhati-hati. Kita kena tabayun dulu, kita kena cek dulu sesuatu berita itu, selidik dulu sebelum kita nak share. Kalau tidak, kita abaikanlah, tak nak share. Tak untung apa pun. Untuk kita share tak utama, apatah lagi yang melibatkan maruah orang, melibatkan peribadi orang dan sebagainya. Jadi itu antara cara yang kita boleh buat nak selamat terutama dalam zaman sekarang ini yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda baik atau dia diam. Dua tu yang Nabi kata. Kalau nak bercakap benda baik ya, atau diam. Tapi kita ni hak baik tak syok sangat. Tapi kalau cerita-cerita sensasi macam tu, hak tu yang syok tu. Dia cerita itu peranan syaitan lah, supaya nak menjerumuskan manusia itu ke dalam kebinasaan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Saya nak jemput apa Puan Hajar Aminah Kasim daripada Banting, Morik sana. Daripada jauh ni ada bersama kita. Mungkin nak bersembang. Silakan Hajar Aminah. Terima kasih Cik Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kira yang Ustaz sampaikan. Saya cuma nak tanya Ustaz. Ustaz pergi keluar negara tu, apa syaratnya dan kena vaksin tak Ustaz? Macam kita pergi, macam jemaah pergi umrah. Baik, Dan berapa hari Ustaz kena quarantine? Baik, untuk kita keluar negara, utamanya mereka yang nak pergi umrah ya. Sebab saya juga buat travel umrah. Jadi adalah maklumat-maklumat tentang umrah. Jadi kalau kita nak keluar negara, sama ada nak pergi umrah ke, atau nak ke Turki ke contohnya lah, nak berjalan kan. Jadi SOP dia sentiasa berubah-ubah dari semasa ke semasa. Yang pertama, sebelum kita pergi, kita hendaklah kita buat swab test. Swab test dulu 48 jam sebelum kita terbang. Jadi kita dah buat swab test tu, kemudian kita pun dengan syarat kita dah ada suntikan sekurang-kurangnya 2. Tapi umrah sekarang ni dia kena ada booster juga. Untuk yang terbaru lah bagi mereka yang nak melaksanakan umrah. Jadi bila pergi ke sana, kita macam biasa tidak perlu kuarantin sebenarnya. Dia ada negara-negara tertentu. Contoh New Zealand.
Ya, New Zealand kebetulan dalam kapal terbang saya jumpa ada seorang nak New Zealand. New Zealand sampai sana dia kena kuarantin 10 hari. Kalau New Zealand. Dia kena duduk sana dulu. Sebelum dia boleh keluar. Dia kuarantin 10 hari. Tetapi umrah tak perlu. Kita dah booster dah. Kemudian begitu juga baru ni saya pergi Jordan, saya pergi Muslim, tak perlu kuarantin. Itu negara, dia ikut negara lah. Begitu juga kalau pergi Turki juga tidak perlu kuarantin. Cumanya bila mana kita nak balik, 2 hari sebelum balik, sekali lagi kita akan buat swab test. Kita akan buat swab test sebab apa? Sebab kalau kita negatif, kita positif tak ada tukar. So kita kena negatif. Tetapi luar negara biasanya dia nak lepas kita balik je, biasanya begitu. Jadi maknanya maka akan buat swab test. Kemudian sekali lagi bila kita sampai di KLIA, kita akan buat swab test sekali lagi. Buat swab test sekali lagi di KLIA. Dan lepas swab test itu kita akan terus dibenarkan pulang. Dan benar ni pun berubah-ubah. Dari semasa ke semasa dulu, bertakwal, kuarantin 5 hari. Kemudian kuarantin 5 hari. Saya rasa lepas ni tak ada kuarantin kot. Tambah-tambah di UK pun dah istihar dah. Mereka pun dah tak nak lagi dah. Jadi benar ni SOP ni berubah-ubah dari semasa ke semasa. Nasihat saya bagi orang yang nak terbang, biasanya kalau kita ikutlah mana-mana kumpulan, kita akan diberi taklimat lebih dahulu. Sebab kalau kita nak kata hari ni macam ni, minggu depan dia berubah pula. Jadi dia kata, lah itu ustaz kata macam ni. Yalah, sebab SOP di sekarang ni biasa berubah dari semasa ke semasa. Jadi kita nak habang secara tetap tu kita tak tahu. Dan mungkin akan datang berubah dari semasa ke semasa. Jadi itulah yang saya nak sebut. Tapi dari sudut perjalanan tak ada masalah pun sebenarnya. Di luar negara lagilah, dia tak ada apa pun. Asalkan kita jagalah kita punya apa, kita punya SOP kita. Tak ada masalah sebenarnya. Kita satu ambil buku satu pun ianya dapat membantu kita. Sebab virus-virus macam dia akan terhapus dengan air. Tapi kau nak kena juga sabar je lah. Uji Allah nak bagi kan. Tetapi maknanya akhirnya saya nampak bahawa kita dah sampai bukan pandemik lagi, kita sampai endemik. Kita hidup sama virus macam sesemua demam kan. Kita tak ada sesemua. Kita duduk sebelah dia kita sesemua. Macam tu yang berlaku. Kan? Orang demam duduk sebelah dengan kita jangkit demam. Macam tu lah. Jadi kita nak selamat, kita buat penjarakan sendiri supaya tidak berlaku pada kita. Lama-lama nak betul tak boleh dia berlaku satu dunia macam tu. Okey, terima kasih Ustaz. Seterusnya saya nak jemput Tuan Haji Anwar bin Rahim. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Tuan Haji Anwar pun dalam kuarantin juga, yang positif COVID baru-baru ni. Jadi tapi dah dapat join bersama kita dalam malam ni. Jadi Tuan Haji Anwar, silakan kalau nak berinteraksi dengan Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagi kesempatan pula. Ya, saya masih dalam kuarantin lagi ni, itulah. Ini ujian Allah, satu keluarga positif ni. Satu keluarga. Satu keluarga. Syafaqullah, mudah-mudahan cepat semua insya-Allah. Dia 3 peringkat Ustaz. Anak isteri awal dah sembuh lah, tapi masih belum buka tulang lagi. Saya pun 2 bulan buka tulang. Hari ni lah anak 2 orang lagi pula positif lagi. Lengkap lah 6 orang. InsyaAllah, tapi alhamdulillah lah. Taklah serius sangat lah. Sudah tahap 2 gitu lah. Jadi syukurlah dapat mendengar kata rohani. Terima kasihlah Cikgu Rahim ni boleh buat majlis ni di rumah pun kita boleh mendengar, mendapat ilmu kan. Dari duduk kuarantin ni apa ni nak keluar pun tak boleh kan. Jadi alhamdulillah lah. Dia apa yang kita dengar tadi pun kita kata yang baik lah. Terima kasih atas ilmu ni. Pengajarannya jangan kita sebarkan perkara yang kita tak pasti. Jadi kita kena punya banyak lah cara nak menasihat orang pun. Kita ni kadang-kadang nak menasihatkan kawan-kawan kita pun. Kita punya mesej ni kita nak supaya dia berhenti tu kan. Cara dia yang hikmah dia. Kadang terasa kita kata jangan disebarkan perkara ni. Jangan kita nak belajar mereka kan. Mana cara yang lebih hikmah lah untuk kita menegur tu.
Baik, terima kasih ya. Memang dalam kita menegur ni kena ada hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seru ke jalan Allah dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Dan kita sebenarnya hikmah ni kebijaksanaan. Bukan mana hikmah ni lembut. Dah. Ada orang tafsir hikmah kena lembut dah. Kita punya kawan, contoh, kawan kita ni kalau lembut bukan dia tak makan. Kita terkah sekali baru dia sedang. Ada orang macam tu. Jadi hikmah dengan kawan macam tu kena terkah. Jadi tak sama. Hikmah ni makna kebijaksanaan tu dia tak sama orang ke orang. Kita lebih mengenal siapa orang yang kita berhadapan. Sebab kadang-kadang orang tafsir hikmah lembut, pergi gosok belakang tu. Bukan semua orang macam tu. Memang ada orang macam tu. Kalau orang macam tu kena buat macam tu lah. Tapi kalau ada orang tak boleh. Dia gosok belakang tu, dia hentuk kepala kita ada. Kan? Jadi kalau kita terkah sekali, terduduk ada, terus dia ikut apa kita cakap. Jadi maknanya kita lebih mengetahui. Saya nak bagi jawapan yang tuntas tak boleh. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada seorang dengan seorang itu berbeza. Sebab tu hikmah saya sebut sekali lagi, dia maksud dia kebijaksanaan. Bijaksana ni kita melihat situasi dia bagaimana, orang macam mana, tempat macam mana. Sebab tu tidak hikmah bila mana kita tegur depan orang. Ramai-ramai menjatuhkan maruah dia. Itu tak hikmah. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang majoriti tak terima. Tapi kalau kita berdepan, kita bersemuka, kita direct dengan dia, cakap hati ke hati, di situ dia lebih terbuka, dia boleh terima. Satu, ataupun ada orang setakat kita dia tak boleh. Dia boleh dengan orang yang lebih tua dengan dia daripada dia. Kita lebih muda. Ataupun dia hanya boleh dengan orang yang dihormat saja. Dengan Cikgu Rahim seorang yang dia boleh. Orang lain tak boleh. Maka di situ hikmah kita melalui Cikgu Rahim. Kita selotong dengan Cikgu Rahim tolong sampaikan. Begitu. Dengan Cikgu Rahim dia tunduk kepala. Dengan orang lain dia panggung kepala. Contohnya. Jadi hikmahnya itu mengikut keadaan. itu maksud hikmah. Jadi Islam mengajar kepada kita begitu. Hikmah ni kita sebut sebagai strategi lah juga kan. Strategi dalam satu perkara ni tak sama. Tak sama dengan seorang dengan seorang. Jadi kita tengok analisis sahabat kita tu style mana. Style boleh terus terang ke, style jenis berlapik ke, style jenis bersindir ke, style jenis direct ke atau bagaimana. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah kita dah dapat berinteraksi dengan Ustaz sebentar tadi. Saya rasa cukup setakat tu insya-Allah untuk interaksi kita pada malam ni. InsyaAllah kita pun dah sampai pukul 10.36 dah, dekat 10.40. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suka saya maklumkan mengenai tetamu kita untuk malam esok pula. InsyaAllah tetamu kita untuk malam esok adalah Ustaz Muhammad Razia binti Ustaz Muhammad Razia bin Abdul Hamid. InsyaAllah merupakan guru Kementerian Pendidikan Islam. Kementerian Pendidikan Malaysia, insyaAllah akan bersama-sama kita esok. Jadi sebagai penutup pada program malam ni, saya nak mohon sangat kepada Ustaz untuk bacakan doa untuk kami aminkan bersama supaya kita semua boleh rahmat daripada Allah SWT, berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat, insyaAllah. Silakan Ustaz. Baik, sama-sama kita mengangkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah bagi kebaikan kepada kita di dunia di akhirat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت عن وصية شريعتك. ووثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك واعمل على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا عنه تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, selesailah program kita siri yang ke-175 pada malam ni. InsyaAllah kita akan sama-sama lagi pada malam esok dengan Ustaz Muhammad Razia pula insyaAllah. Jadi saya mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang terus istiqamah mengikuti program ni. Dan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kita yang telah sudi untuk sekali lagi tampil menyumbang kepada kita dengan memberikan ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Terima kasih semua. Jadi kita sudahi program kita dengan sama-sama kita membaca doa khatam Al-Quran secara bernasyid insya-Allah. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna minkum wa taqabbal ya. Terima kasih Ibrahim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.